Berdasar kepada persetujuan para cerdik pandai petani dalam perjumpaan Google Meet tadi untuk mewujudkan satu page rekayasa Jawi di Facebook dan satu channel rekayasa Jawi di YouTube. Sebagai inisiatif awal, saya memuat naikkan klip video lama saya ini yang membincang tentang rekayasa tulisan Jawi di Thailand. Dan hari ini tajuk perbincangan hari ini adalah rekayasa tulisan Jawi di Thailand. Saya selalu bercakap tentang masalah bahasa Melayu di tiga wilayah, di Menara, Jala dan Patani, di mana terdapat ramai anak muda tidak lagi mau bercakap dalam bahasa Melayu. Dan ini perkara realiti yang menjadi satu masalah besar kepada kami di sini. Tapi semangat untuk bangkit kembali, bahasa Melayu bangkit kembali adalah wujud di kalangan anak-anak muda, dan bukan saja dari segi bahasa, juga dari segi budaya Melayu pada waktu ini. Namun begitu, terdapat banyak halangan kerana kami di sini tidak ada surat kabar, tidak ada akhbar, tidak ada majalah, dan tidak ada juga radio dan TV yang menyediakan pelbagai program dalam bahasa Melayu. Kalau ada pun hanya dalam bahasa Melayu daerah Patani, bahasa tempatan. Dan radio itu pula merupakan radio komuniti yang pemancarannya tidak begitu menyeluruh, hanya tertumpu kepada kawasan-kawasan tertentu sahaja. Dengan itu, kerana tidak ada akhbar, tidak ada majalah, tidak ada radio dalam bahasa Melayu baku, dan juga tidak ada TV, menyebabkan penggunaan bahasa Melayu menjadi terbatas ataupun semakin kurang, disebabkan penduduk sentiasa terdedah kepada media dalam bahasa Thai, sama ada surat kabar atau majalah, radio dan TV. Walaupun di sini banyak sekolah tadika, sekolah taman didikan kanak-kanak, sekolah agama, sekolah swasta, ada beribu-ribu sekolah tadika saja, lebih daripada 2,000 sekolah, dan pelajar pun adalah lebih kurang ratusan ribu lah. Dan dari peringkat awal ini, dari sekolah awal ini, dididik anak bercakap Melayu, membaca dalam bahasa Melayu. Namun apabila mereka besar, mereka menjadi orang dewasa, dalam hidup keharian mereka tidak mengguna bahasa Melayu, tapi mengguna bahasa Thai, khususnya golongan yang berpendidikan tinggi. Dengan itu, sekarang ini apabila ada usaha untuk merekayasakan bahasa Melayu di sini, dan ada juga yang sedang berusaha, ini satu perkara yang bagus, satu inisiatif yang cukup baik. Seperti hari ini saya hadir satu mesyuarat untuk merekayasa tulisan Jawi, dan ini adalah satu usaha yang amat baik, merupakan satu usaha yang bagus, dan ini merupakan mesyuarat kedua ini saya turut hadir, dan saya dapat lihat bahawa memang ada pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu berusaha untuk menghidupkan kembali tulisan Jawi di sini dengan diadakan penambahbaikan
terhadap tulisan Jawi supaya anak-anak zaman sekarang boleh belajar, boleh membaca Jawi dengan mudah. Tapi yang pentingnya tulisan Jawi di sini sebenarnya masih menggunakan sistem lama, tapi diadakan penambahbaikan bagi beberapa perkataan, bukan beberapa lah, banyak perkataan-perkataan Melayu yang ditulis dengan aksara Jawi, aksara Arab. Masalan perkataan mungkin perkataan saya masih dikekalkan seperti sin, alif, ya, saya. Tapi kalau budaya, ba, waw, dal, alif, ya, alif, ya itu ditambah alif, begitu. Jadi banyaklah perkataan-perkataan yang pasti dieja dengan betul, ditulis ejaannya dengan betul, dengan baik, bukan betul, memang semua benda betul, tapi pasti ditulis dengan cara yang lebih mudah bagi membolehkan anak-anak kecil dan anak-anak muda zaman sekarang boleh membaca tulisan Jawi dengan mudah. Dan ini juga menjadi salah satu daripada usaha untuk martabat bahasa Melayu, kerana tulisan sudah tentunya menjadi salah satu perantara yang boleh digunakan bagi memperkasakan bahasa Melayu, mereka rasakan bahasa Melayu itu sendiri. Dengan itu saya amat bertuah pada hari ini dapat berjumpa dengan pakar bahasa di Universiti Patani. Di mana ada pembentangan kertas kerja ataupun kaedah tulisan Jawi seperti yang dibentangkan oleh Dr. Suraya Capakia, iaitu mengenai projek Pusat Kajian Tamadun mengenai kaedah tulisan Jawi, dan yang mengaturkan mesyuarat ini adalah Pusat Kajian Tamadun Melayu Islam Patani, Pustani namanya. Dan mesyuarat diadakan di bilik mesyuarat tingkat 2 bangunan pejabat Majlis Universiti Patani. Dan ini juga merupakan pengalaman pertama saya yang hadir ke Universiti Patani, walaupun saya sudah berjumpa dengan rektornya Dr. Ismail Lutfi Capakia, dah beberapa kali, termasuk berjumpa dengannya, bersua dengannya di Kuala Lumpur, di beberapa tempat di Patani, tetapi saya tidak pernah hadir ke universiti itu. Tapi hari ini saya hadir sebagai wartawan dan dapat melihat bahawa memang universiti itu bagus dan terbaik bagi orang Patani, bagi orang Tiga Waliah di selatan Thailand. Dan usaha untuk merekayasakan tulisan Jawi adalah merupakan satu usaha yang sangat hebat. Kenapa? Kerana kami ada ratusan kitab Jawi yang dihasilkan oleh ulama-ulama Patani pada masa dulu. Kitab-kitab Jawi ini kadang-kadang kita panggil kitab kuning. Mungkin boleh dikatakan bahawa tidak ada ulama di Nusantara ini yang menghasilkan buku lebih banyak daripada ulama Patani. Ya, memang ada ulama di Jawa juga tulis kitabnya dalam tulisan Jawi, di Aceh dan di tempat-tempat lain, tetapi kalau diperbandingkan dengan ulama Patani menghasilkan kitab lebih banyak dari perbanding semua ulama negeri-negeri lain di Nusantara, seperti Syekh Dawud Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani dan lain-lain. Dan ini adalah merupakan satu kelebihan
uh, kitab-kitab Jawi, kerana kalau untuk nak merujuk hal-hal pengajian agama, sudah tentu boleh merujuk kepada kitab-kitab ini. Dan kitab-kitab ini juga yang dikarang oleh ulama Patani juga merupakan kitab-kitab yang menjadi rujukan orang di Malaysia, dan juga di sebahagian tempat di Indonesia pun ada juga, mengikut kawan-kawan kita yang mengikuti saya di Facebook, bahawa kitab Syekh ulama-ulama Patani juga dibaca, dipelajari oleh pesantren atau pondok-pondok di Indonesia. Di Malaysia sudah tentu memang banyak sekolah agama atau sekolah pondok yang menggunakan kitab Jawi daripada ulama Patani. Begitu juga di Kamboja, dan di Burma sana pun begitu. Dan saya semua ini kawasan yang sudah pergi, saya dapat melihat bahawa ulama, bukan ulama, sekolah agama di Kamboja, sekolah agama atau pondok di Kamboja dan pondok di Myanmar, di Burma juga, sekolah-sekolah agama dan pondok-pondok di kawasan Bangkok sana, kawasan Ayutthaya, kawasan Nonthaburi, semuanya, bukan semualah, ada juga yang menggunakan kitab Jawi daripada Patani. Dan ini adalah satu perkara baik. Dengan itu, kalau kami tidak mengrekayasa tulisan Jawi ini, tidak diberi penapasan semula terhadap kitab-kitab Jawi ini, tulisan Jawi ini, sudah tentu ratusan kitab Jawi yang ada dalam kutub khana, yang ada dalam perpustakaan, yang ada di mana-mana kini, tidak akan boleh dibaca oleh orang zaman sekarang, yaitu di kalangan orang petani zaman sekarang. Dan apa yang lebih membanggakan adalah kini juga ada penulis-penulis buku di Patani menghasilkan buku dalam tulisan Jawi mengenai pelbagai tajuk. Dan pada hari pun kita dapat berjumpa dengan beberapa orang di kalangan mereka, seperti dengan Abdul Rahman Dewani, Dr. Abdul Rahman Dewani, dan Culeh, pengurusi Abdul Muhaimin, pengurusi Perkasa, yakni Persatuan Tadika di Thailand ini, juga telah menghasilkan banyak, atau bukan banyaklah, beberapa buku dengan menggunakan tulisan Jawi. Dan ini adalah satu perkara yang cukup bagus. Saya sekarang sebenarnya berada di tepi jalan, di kedai makan, tengah di kedai makan sini, anda boleh lihat kedai makan di sana, 7-Eleven, di sini semua kan. Nah, ni saya duduk sini sebab saya ni di belakang ini rumah saya, jalan masuk sana. Jadi saya begitulah, kerana mana kalau saya bersiaran langsung dari rumah, mungkin selalu melihat dinding kosong. Dan sini bukan saja boleh lihat di belakang saya, mendengar suara saya, melihat di belakang saya ada kereta, ada motosikal, dan bunyi bising-bising sikit, mungkin tidak jadi masalah lah. Okey. Pak Astora dulu belajar ke Wakaf Baru ke Zahari Azman kata, apakah saya berjawab? Ya, saya belajar di Wakaf Baru dulu selama 1 tahun di sekolah Asriyah atau sekolah Institut Pendidikan Api, tapi belajar di sekolah orang Patani juga, iaitu sekolah itu sendiri adalah tenaga pengajarnya kebanyakannya ada orang Patani, ataupun ada 1-2 orang Kelantan, tapi juga mengajar saya dalam logat atau dalam dialek Patani Kelantan. Jadi
Itulah yang saya pernah mana belajar, bukan belajar sekolah Malaysia dalam maksud yang seperti sekolah Malaysia sekarang ini. Zahri Azman juga dulu pernah pergi melancong ke Songkla, nak bercakap dengan orang Melayu situ macam ayam dengan itik. Orang Melayu sana tak boleh bercakap bahasa Melayu, ya. Orang Melayu di Sringgora ataupun Songkla kebanyakannya tidak bercakap bahasa Melayu. Tapi kalau di bahagian-bahagian dekat dengan Patani, seperti di kawasan Tepa, kawasan ini semua boleh bercakap bahasa Melayu. Cenak boleh bercakap bahasa Melayu. Mereka fasih dalam bahasa Melayu. Tepa saya tak lupa dah. Tepa ni dalam Patani ataupun dalam Songkla. Tapi pokoknya seperti Cenak gitu, ada orang yang boleh bercakap bahasa Melayu, dan bahasa Melayu baku pun mereka faham sebab di situ banyak sekolah pondok. Jadi mungkin boleh dikirakan 20% penduduk Songkla bisa bercakap dalam bahasa Melayu, khususnya bahasa Melayu Patani. Dan ada di kalangan mereka, khususnya kalau di Cenak, mungkin pelat Siam bercakap Melayu, tapi pelat Siam. Tapi mereka boleh fahamlah bahasa Melayu itu, ya. Ini yang di Songkla. Tapi di kawasan lain, ya ini Ninatus Sabdu Assalamualaikum, kata Sabdu Assalamualaikum. Pak, semoga selalu sehat. Dan saya ikuti Bapak dari Jawa. Okey, terima kasih Pak Narto Sabdo dari Jawa yang sentiasa mengikuti siaran live saya. Ya, hari ini memanglah saya buat ini bahagian jadi jam 8 sampai jam 8:30 adalah dalam bahasa Melayu begini yang mudah dipahami. Tapi kalau jam 5 saya bercakap dalam dialek Patani, dalam logat Patani, mungkin agak sukar bagi orang Indonesia untuk memahami apa yang saya ungkap, apa yang saya katakan. Tapi waktu sekarang memanglah dengan bahasa Melayu yang boleh dipahami oleh semua. Terima kasih kepada pihak kawan-kawan kita di Indonesia yang juga mengikuti siaran langsung saya ini. Hadjai ada juga pandai tapi yang dah tua-tua. Ini tua-tua sikit. Katanya di Hadjai pun ada yang pandai bahasa Melayu tapi yang tua-tua. Sebenarnya Hadjai tidaklah begitu pandai bercakap bahasa Melayu, kerana walaupun orang tua, sebab bahasa Melayu di situ habis. Tapi kalau di ini Yahya Haman, tapi kalaulah di tengah bandar Hadjai ada peniaga yang boleh sedikit bahasa Melayu untuk nak beritahu harga barang, itu sajalah. Harga berapa, untuk nak menjual barang, bukan dalam maksud faham bahasa Melayu dengan baik. Tidak ada. Ni satu lagi pula, ni orang tanya, ni ada yang tanya, Nur Hidayah Pak Astora, di kedai makan mana tu yang sedap? Kalau di situ situ kah? Ni ada orang tanya kedai mana sedap dak makan sini ni. Itu. Tu gapo ni jalan gapo sini kau? Ini gerai di sini adalah Nur Hidayah. Gerai di sini adalah dekat depan dengan 7-Eleven. Jalan utama di Jabat. Malam-malam boleh makan di sini. Kan nak makan nasi minyak, ada mie, ada bermacam-macam jenis mie, dan ada nasi air. Saya makan nasi air. Dan minum teh ais. Minum teh ais, ya. Ya, Tuan Man. Assalamualaikum Tuan Asora.
Dulu rasanya pernah jadi wartawan di Utusan Melayu. Ya, saya bertugas dengan Utusan Malaysia belasan tahun, kira-kira 19 tahun dengan Utusan Malaysia. Sejak daripada bertugas di Kairah pada tahun 1988 sehingga 2006 dan 2007 saya pindah bekerja dengan syarikat lain, dan 2009 saya balik untuk nak menjagakan orang tua. Untuk nak orang tua saya tidak begitu sehat, saya balik di sini, dan sampai sekarang saya berada di sini. Mungkin sekarang 10 tahun, 11 tahun sudah kembali ke tanah air, tapi saya tinggal di Bangkok. Ya, jadi betul lah, saya bertugas pernah menjadi pengarang agama di Utusan Malaysia dan menjadi pengarang Al-Islam pada masa lalu, ya. Ini saya baca sikit-sikit lah. Ya, Utusan Malaysia Kak Bangi ke? Ya, waktu Utusan Malaysia bukan Kak Bangi lah. Utusan Malaysia adalah di Jalan Chan Shaolin. Di Jalan Chan Shaolin. Dan Al-Islam, waktu saya menjadi ketua Al-Islam, ya di Bangi lah. Saya jadi pengarang Al-Islam tu waktu pindah ke Bangi. Saya pernah bekerja di Bangi, di Jalan Chan Shaolin, dan juga di dekat dengan Ceras. Di situ tempat pejabat majalah. Jadi di Malaysia mungkin saya lebih daripada 10 tahun lah di Malaysia, tapi kalau keseluruhan bekerja dengan Malaysia sejak daripada Kairah lebih kurang 19 tahun. Gitu, lama jugalah. Tapi kalau menjadi penulis bebas, saya sejak 1983, akhir tahun 1983 saya telah menjadi menulis untuk akhbar di Malaysia dan hantar juga ke akhbar di Indonesia yang dulu, masa dulu. Jadi pengalaman itu jauh lah, dan sekarang sudah berhenti menulis, tapi sedang menulis buku. Dan masalahnya sekarang, apakah saya akan cetak buku ataupun akan membuat e-book, itu saja. Sekarang sudah ada buku, sudah ada draft, tapi memikirkan untuk mencetak sebagai buku, printed book, ataupun sebagai e-book. Itu masih menjadi perkara yang saya perlu pertimbangkan pada waktu ini. Dan pada waktu sama, saya sudah menjadi YouTuber sejak 9 bulan. Jadi YouTuber sejak 9 bulan, dan pada 2 minggu lepas saya juga sudah boleh menjadi Facebooker. Dan ini Wan Ahmadi Jalil nak tanya soalan tu, Astora, adakah buku yang pernah Tuan hasilkan? Ya, saya sudah ada buku, tapi buku dulu adalah buku politik yang tidak menggunakan nama saya. Hanya buku bantu orang politik. Saya tulis buku tidak menggunakan saya. Tapi buku saya sendiri saya belum cetak lagi. Nanti insyaAllah saya akan cetak buku itu. Ini Assalamualaikum, saya minat tengok Pak Astora. Mimi Abdullah. Ya, terima kasih kerana minat tengok saya. Ya. Mimi Abdullah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tuan pembeda sound tepi jalan. Ya, minta maaf lah. Kerana saya berada di tepi jalan. Sekarang bising-bising. Ada motosikal, ada apa-apa. Dan saya terpaksa buat begini supaya nak ubah suasana. Jadi kalau saya bercakap dalam rumah saja, kan anda akan merasakan boring. Ya, mana dengarlah. Kalau bunyi bising itu mana sabarlah. Tapi suara saya rasa jelas kan. Suara saya di sini jelas. Tak jadi masalah. Apa tu? Saya tak pernah jumpa langsung buku ataupun nama Astora Jabat secara khususnya. Ya, tidak ada, sebab buku yang saya buat dulu adalah buku politik. Tidak menggunakan nama saya, menggunakan nama orang lain, dan menggunakan nama
saya tak perlu sebutlah nama mereka. Kadang-kadang buku orang-orang ternama sendiri pun saya ada tolong sikit-sikit mereka. Tapi itu tak usah cakap lah, itu soal cerita lain. Nanti insyaAllah buku saya sendiri akan keluar. Macam mana ekonomi di selatan Thailand? Adakah yang antara sepadan? Alangkah bestnya kalau Patani macam Hat Yai, pusat pelancongan. Ya, Azman, Zahari Azman, memang ekonomi di sini teruk, tetapi di sini tidak jadi masalah kerana makanan orang kampung walaupun miskin, walaupun apapun, tapi di sini makanan ada, makanan kalau beras murah, kalau di sini kalau nak nak duit banyak itu tak ada, tapi kalau untuk makan minum itu boleh survive, boleh hidup di sini walaupun keadaan miskin, sebab kesuburannya ada. Kalau tak mau kerja pun masuk hutan boleh ambil pucuk kayu, ulam apa pun jual, nak dapat RM10, RM20 satu hari, itu tidak masalah. Untuk makan pun tidak masalah. Dengan itu kalau untuk survive, bukan untuk enjoy, bukan untuk tapi untuk nak bagi anak belajar itu masalah, kena ada duit. Tapi kalau untuk makan, saya rasa tidaklah masalah. Beras murah, makanan pun tidak mahal di sini, memang begitu. Tapi kalau untuk nak membolehkan anak kita belajar sekolah, belajar universiti baik, itu ada masalah. Itu memang ada masalah. Kalau orang anak ramai, lagi masalah. Kalau seorang diri ataupun 2-3 orang, saya rasa tidaklah, bukan saya rasa, memanglah tidak menjadi masalah untuk hidup. Kalau setakat untuk makan, tapi kalau mau enjoy, mau hidup mewah, mau berfoya-foya, dan juga mau membolehkan anak itu belajar, bukan belajar sekolah agama sahaja yang percuma, tapi mau belajar sekolah-sekolah yang baik-baik, itu ada masalah. Kalau anak-anak, ada anak banyak mau telefon, itu ada masalah. Tapi kalau untuk makan minum, tidak jadi masalah. Ya, ya, itu yang saya dapatkan. Apa komen Pak Astora dengan politik Islam di Kelantan? Apa saya nak boleh bagi tahu tentang politik di Kelantan, politik Islam di Kelantan? Saya malas sebab saya dulu pun banyak saya menulis mengkritik PAS dalam usaha untuk mendirikan negara Islam mengikut yang difahamkan oleh PAS, dan juga soal hudud, kerana fahaman saya tentang negara Islam berbeza, dan fahaman saya tentang pelaksanaan hudud berbeza daripada kajian dan pembacaan saya lakukan. Dan sekarang alhamdulillah, apa yang saya sebut, saya terangkan dalam tulisan semua dalam Mingguan Malaysia dan Al-Islam, itu sekarang ini diterima ramai orang PAS, dan orang PAS ini pun sekarang ada mereka yang berhubung dengan saya. Terima kasih saudara Astora yang memberi penjelasan dan penerangan banyak perkara yang mereka kata sekarang betul, dan mereka tahu sekarang ini bahawa PAS dengan UMNO macam mana sekarang ini. Yang itu kita nak supaya orang Melayu itu bersatu atau bekerja sama, jangan menghukum sebagai jahiliyah, sebagai kafir, sebagai apa itu semua adalah tidak bagus, dan saya tidak boleh terima, sebab PAS sendiri adalah berasal daripada cawangan agama dalam UMNO, dari kumpulan yang sama, membawa pandangan berbeza pandangan, dan menyebabkan pecah belah, itu tidak bagus. Kita anggap saja apa yang berlaku di antara PAS dengan UMNO dan siapa saja di kalangan orang Melayu itu sebagai perbezaan pandangan, dan jangan sampai menghukum. Nah, itu yang saya boleh katakan. Saya tak nak cakap lebih daripada itu. Sebab saya memang daripada awal-awal lagi menentang. Saya tak nak cakap siapa yang mengkafir siapa yang mengatakan jahiliyah, syirik siapa itu, semua itu ada dalam catatan saya.
ada dalam ingatan saya, video pun ada perkara itu. Tapi masyarakat sudah tentu tidak faham tentang perkara ini semua. Ya, menganggap bahawa orang itu yang berkata begitu adalah betul dan tepat. Bagi saya tak. Itu saya tak nak bercakap, tak nak sebut dah tentang dengan politik dan Malaysia pun saya tidak nak campur bercakap tentang perkara itu. Satronio Astora Jabat ke anda ini, ya saya Astora Jabat sekarang sudah botak, sekarang sudah 2 minggu 3 minggu kepala saya sudah botak, saya cukur, tak ada lagi. Adakah terlalu mahal untuk apa tu? Tak nampak ni. Untuk menerbitkan buku sendiri. Ya, mahal, di Malaysia mahal. Kalau kita terbit buku di Malaysia dengan pihak kita bawa pergi untuk pengedar buku itu, kebanyakan duit akan pergi kepada mereka. Yang kita dapat hanya sedikit saja. Lebih baik kalau saya cetak di sini dan kemudian kita jual di Malaysia, bawa ke Malaysia, dijual ke Malaysia, boleh begitu, ataupun jual dalam bentuk e-book. Dalam bentuk e-book itu saya rasa lebih baik buat begitu. Tapi itulah, nanti saya fikir macam mana saya nak buat. Wan Ahmadi Jalil, itu saya boleh jawab. Yahya Hasan pula tanya apa ni? Tuan Astora kecil sangat, saya tak nampak. Masih terlibat dalam berpolitik lagi di Thailand. Saya tidak terlibat dalam politik, tapi memberi sokongan kepada orang politik, kepada parti politik yang saya fikir benar dan baik untuk orang Islam. Macam di Malaysia juga, saya bukan tidak terlibat dalam politik, tapi saya memberi sokongan, membantu mereka supaya orang Melayu, supaya orang Islam terus berkuasa di Malaysia. Begitu juga supaya orang Islam dan di sini saya sokong politik di sini, bukan terlibat dalam politik, menyokong orang Islam di sini supaya orang Islam itu dapat ada kuasa politik. Ya, terima kasih Mimi Abdullah, katanya dari Perak. Okey, terima kasih banyak-banyak. Latif Osman, saya pengikut Astora sejak menulis di Mesir dulu lagi. Terima kasih. Saya pun begitu juga. Terima kasih. Sama-sama ya. Terima kasih Latif Osman kerana menjadi pengikut saya sejak daripada di Kairah lagi. Mungkin anda telah baca Sumpah Firaun, Raja Betina kan. 30 hari berturut-turut akhbar Malaysia habis laris dijual. Ya, itu adalah hasil daripada saya lah. Okey, ni Bian nak baca bahasa Perancis ke apa ni? Bian katanya, Assalamualaikum tuan, buat ulasan mengenai politik Malaysia masa kini jika ada kesempatan. InsyaAllah lah, tapi gini, saya malas nak bercakap dengan politik Malaysia, nanti dimarah. Kalau bercakap dan nampas ada orang tu marah macam ini pula. Itu sebab tu saya bercakap secara umum saja tentang Malaysia. Saya akan tumpu kepada negara-negara lain sebab di Malaysia pun sudah ada ramai orang yang bercakap tentang perkara itu. Muhammad Rosdi Syari, seronok tengok video tuan, teringin berjumpa tuan. Ya, boleh datang ke Thailand sekarang ini. Kalau nak jumpa dengan saya masih ada di selatan, boleh datang. Wan Ahmadi Jalil, agaknya kenapa pemikiran tuan, apakah agaknya kenapa pemikiran tuan Astora boleh dikatakan maju, progresif, jauh ke depan, sedangkan banyak juga ilmuwan lain yang ada? Di manakah kelainan perbezaan pandangan yang menjadi landmark? Okey, saya tidak fikir, tidak mengatakan pandangan saya, minta maaf, saya tidak mengatakan pandangan saya ini maju, progresif apa. Saya tidak pernah kata begitu, dan saya sendiri tidak menganggap diri saya ini sebagai
orang yang ini mana sekarang ini dah ini dah dah bertukar, dah berbalik ya. Saya sendiri tidak menganggap diri saya ini sebagai seorang ada ilmu begitu banyak, tidak. Saya apa yang saya lakukan adalah pembacaan saya, kajian saya yang saya bawa, dan biasanya saya akan bawa pelbagai pandangan. Kita berhujah dengan pandangan itu. Tengok pandangan mana yang lebih baik, pandangan dengan yang kurang baik, dan kita pilih yang lebih baik. Itu yang saya lakukan. Saya tidak menganggap bahawa apa yang saya berbicara, saya ulas ini merupakan ilmu saya sendiri, tidak. Tapi kutip dari orang lain, kutip daripada pandangan ulama tentang negara Islam. Akan ada pandangan daripada sahabat, pandangan daripada Rasulullah, tidak ada pandangan daripada Al-Quran, tidak ada tentang negara, ada pandangan daripada sahabat. Kita kutip begitu, dan ada pandangan daripada ulama-ulama, macam-macam pandangan, dan mereka bercakap dengan pandangan yang berbeza. Begitu saya buat. Jadi saya tidak berpegang dengan satu pandangan, tak, kerana begitu. Dan saya tidak melihat bahawa kita pasti ikut pandangan itu, kecuali sekiranya perkara itu ditetap oleh Tuhan dan Nabi. Gitu saja. Jadi bukan saya anggap sebagai saya ni ada ilmu baik, tidak, saya tidak begitu. Saya tak ada perkataan kata saya itu lebih berilmu, lebih progresif, lebih maju pikiran, bukan begitu. Tapi saya merupakan seorang yang banyak mengkaji, banyak membaca, dan meletakkan diri saya memberi peluang kepada semua pandangan. Siapa saja yang membawa pandangan, kita kaji, kita uji, dan saya pilih daripada semua pandangan itu untuk dikemukakan kepada anda, tanpa mengatakan anda perlu turut ini, anda perlu ikut ini. Tak, saya tak lakukan begitu. Tapi saya mengatakan ini pandangan baik dan ini pandangan baik, dan boleh juga anda mau ikut mana-mana pandangan itu. Itu yang saya lakukan. Hari ini saya jumpa dengan tapi tak nak sebut nama dia lah, seorang rektor universiti, dan kami berbincang panjang, dan dia katakan, dulu saya takut dengan Astora. itu yang dia lakukan. Dia katakan, saya kata tidak perlu takut. Kalau saya kritik sesuatu pandangan atau menyebut sesuatu pandangan, bukan kerana saya menentang, tidak, tapi saya membawa pandangan itu dan kita ulas, kita bincang perkara itu dengan secara kritis. Itu saja. Okey, Tuan Pembeda, Tuan Pembeda pula kata apa? Tanah paling berharga dalam negara Thailand, daerah mana Tuan? Oh, tanya tanah berharga, Bangkok lah. Bangkok lah. Saya di Malaysia pun ni, Azhari Azman, saya Malaysia pun tidak boleh membaca Jawi, merangkak-rangkak. Pasti pandai, kerana Jawi ini ada banyak warisan yang perlu kita itu. Okey, ni Muhammad Rusdi. Di Malaysia juga ramai yang tidak boleh membaca tulisan Jawi, hanya belajar di sekolah tetapi tidak dipraktikkan. Lama kelamaan warisan tulisan Jawi akan hilang. Okey, apa saya nak katakan tentang perkara itu? Bagi saya boleh membaca Jawi, boleh membaca Rumi. Saya tidak tinggalkan, kerana ilmu yang kita belajar, kita pasti amal, dan kita pasti ada kemahiran dalam ilmu yang kita belajar. Okeylah, saya sudah rasa sekarang sudah panjang, sudah melebihi masa 39 minit, 40 minit dah. Berhenti sekat ini dulu untuk malam ini, dan kita nanti kita berjumpa lagi esok jam 8, dan waktu ini mungkin akan pindah, khususnya pada bulan Ramadan. Mungkin saya akan buat selepas sembahyang tarawih pada bulan Ramadan ini. Tak berapa hari lagi kita akan berpuasa. Di dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan, saya akan pindahkan waktu daripada jam 8 kepada jam 9 atau jam 10
bagi boleh kita mengerjakan sembahyang tarawih dulu untuk berbincang di sini. Okey, setakat ini saja pada malam ini. Nanti kita jumpa lagi esok. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.